إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi ahli jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So alhamdulillah kita dapat sambung kembali kuliah kita yang lepas kita dah bincang tentang seorang tokoh di kalangan sahabat Nabi, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang Muawiyah ini adalah tokoh yang banyak ditohmah, sedangkan beliau adalah sahabat Nabi SAW. So kita dah bincang dalam kuliah yang lepas tentang beberapa perkara berkaitan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. So pada hari ini, pada malam ni kita sampai pada keutamaan-keutamaan yang ada pada Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertamanya, keislaman Muawiyah tu sendiri. Antaranya kalau kita tengok dalam hadis Fatimah, kita pernah bincang kuliah yang lepas hadis ni, Fatimah bintu Qais yang tanya pada Rasulullah apabila dua orang lelaki telah meminang dia ataupun tanya pada dia, maka Fatimah bintu Qais ni dia tanya pada Rasulullah tentang Muawiyah dan Abu Jaham. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, amma Abu Jahmin fala yada'u asahu an ataqihi wa amma Muawiyatu fasu'lukun la mala lahu inkihi Usamah bin Zaid. Inkihi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Adapun Abu Jaham, kata Nabi, ia tidak pernah melepaskan tongkat dari bahunya. Sedangkan Muawiyah, kata Nabi, ia miskin dan tidak mempunyai harta. Nabi kata, kawinlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi sebut tentang Muawiyah bila Fatimah bintu Qais tanya pada Nabi tentang Muawiyah, Nabi hanya kata Muawiyah ni miskin. Kalaulah Muawiyah ni tak bagus dari sudut agama dia, dah tentu Nabi akan sebut. Jadi Nabi tak sebut, Nabi kata Muawiyah ni miskin je. Ini menunjukkan tidak ada masalah pada keislaman Muawiyah bin Abi Sufyan itu sendiri. Kerana Nabi takkan sembunyikanlah. Sebab Fatimah bintu Qais tu tanya tentang lamaran antara kedua orang lelaki ini kepada Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menjelaskan tentang istiqamahnya keislaman Muawiyah dalam sabda Nabi. Kata Nabi, inna bni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Kata Nabi, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Nabi sebut yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah Hasan cucu Nabi. Sayyidina Hasan cucu Nabi. Dan kata Nabi, Allah akan mendamaikan dengan sebabnya antara dua kelompok besar daripada kaum muslimin. Nabi sebut. Hadis Bukhari. Hadis ni pertama sekali menunjukkan keutamaan yang ada pada Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali. Sebab Nabi sebut pertama sekali, anakku ini, Nabi kata, adalah sayyid. Dan Allah akan mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok besar kaum muslimin. Pertama, cerita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Namun di sebalik keutamaan yang ada pada Sayyidina Hasan bin Ali ni, ada juga penisbahan sifat kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah dengan keislaman dia. Sebab Nabi kata dengan Hasan ni
dia akan mendamaikan dua kelompok fi'ataini azimataini minal muslimin, dua kelompok di kalangan orang Islam. Sebab waktu tu berperang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Kemudian berlaku perdamaian dan bila Hasan ambil, lalu dia serah kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Nabi sebut dengan dia ni, Hasan ni, maknanya akan, yang mula-mula kucar-kacir akan jadi berdamai dua kelompok umat Islam yang besar. Maknanya Nabi nisbahkan salah satu kelompok umat Islam yang besar tu adalah kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Satu kelompok lagi yang Nabi nisbahkan itu adalah kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Begitu juga dalam hadis ini juga boleh difahami Nabi memuji sikap Hasan yang mengalah dan berdamai. So kalaulah perbuatan Sayyidina Hasan itu salah, dah tentu Nabi tak akan puji. Maksudnya Sayyidina Hasan dia mengalah, dia bagi pada Sayyidina Muawiyah. Perbuatan itu Nabi puji. Kerana dialah dua kelompok besar umat Islam berdamai, Nabi puji tindakan Sayyidina Hasan. Kalaulah apa yang Sayyidina Hasan buat tu salah, Nabi tak akan puji. Baik. Kemudian yang ketiganya, hadis ini juga dapat kita fahami macam Nabi seolah-olah mengiktiraf kepimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab macam kita tadi, Nabi puji Sayyidina Hasan. Kalaulah Nabi tak iktiraf pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dah tentu Nabi akan sebut mungkin lawan, Nabi kata Hasan perlu bertahan. Tapi tidak, Nabi memuji Hasan, menunjukkan tindakan Sayyidina Hasan itu betul dan seolah-olah satu pengiktirafan daripada Nabi pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Kemudian oleh kerana itu Sufyan bin Uyainah dia kata, sabda baginda, dua kelompok daripada kaum muslimin sangat menakjubkan aku, dalam Fathul Bari. Dia kata bila Nabi sebut dua kelompok daripada kaum muslimin menakjubkan aku, seolah-olah ia menafikan tomahan-tomahan yang lain. Yang mungkin ada orang akan kata ni memberontak, ni kira macam-macam lah. Nabi seolah-olah dengan hadis ini, kata Sufyan bin Uyainah, dia sebut menakjubkan aku kerana apa? Kerana Nabi telah mengiktiraf kedua-dua kelompok adalah kelompok orang Islam. Begitu juga Al-Hafiz Ibn Kathir, dia kata padanya terdapat hukum keislaman dua kelompok, iaitu Ahlu Syam dan Ahlul Iraq. Ahlu Syam ni mana? Muawiyah. Ahlul Iraq, Ali. Tidak seperti yang dituduhkan puak Rafidah, puak Syiah, yang bodoh dan jahat berupa tuduhan kafir terhadap Ahlu Syam. Ibnu Katsir sebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga Muawiyah ni, dia sahabat Nabi, dan status sahabat Nabi ni sangat jelaslah, seperti disampaikan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Dalam sebuah hadis sampaikan oleh Ibnu Abi Mulaikah ni, sebut autara Muawiyatu ba'da al-isya bi rak'atin wa 'indahu maulan li Ibn Abbas fa'ata Ibn Abbas faqal da'hu fa innahu qad sahiba Rasulillah. Maksudnya Muawiyah salat witir satu rakaat setelah isya. Kan, dia tak buat 3, dia tak buat 5, dia tak buat 7, dia buat satu je. Padan-padan satu lah. Jadi Maula Ibn Abbas ni, kira dia nak pergi cerita lah kat Ibn Abbas, kata Muawiyah salat witir satu rakaat je, ibaratnya macam tu lah. Kemudian Ibn Abbas kata, biarkan, sesungguhnya ia adalah sahabat Rasulullah.
kita akan bincang tentang Muawiyah ni. Awal-awal dulu kita dah sebut dah, kalau nak bincang tentang sahabat Nabi, asasnya adalah seperti yang mana yang Nabi sebut, yang hadis yang pernah kita baca, apabila kamu infak sebesar gunung Uhud emas, takkan mungkin sama secupak apa yang sahabat infak. Jadi kalau maknanya, kalaupun Muawiyah bin Abi Sufyan salat witir 1 rakaat, takkan mungkin sama dengan banyak rakaat yang kita buat. Begitulah maksudnya. Ibnu Abbas kata, biarkan dia kerana dia sahabat. Dia sahabat, ada keistimewaan di situ. Hadis Bukhari. Dan kemudian keistimewaan Muawiyah lagi, dia jadi jurutulis Nabi. Jurutulis Nabi. Dia tulis wahyu, turun Quran, so dia tulis. Hadis Ibn Abbas juga menyebut, kanal muslimuna la yanzuruna ila Abi Sufyan wa la yuqa'idunahu, faqala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya nabiy Allah, thalathun a'tinihinna, qal na'am, qala indi ahsanul arabi wa ajmaluhu ummu habibata bintu Abi Sufyan, uzawwijukaha kama qal na'am, qala wa Muawiyatu taj'aluhu katiban baina yadayk, qal na'am, qal wa tu'ammiruni hatta uqatila al-kuffara kama kunta uqatilu al-muslimin, qal na'am. Kata Ibnu Abbas,